الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت بما أدراك وإن كنت جاهل وذكرني ما نسيت وإلى كلمة قالت لا أكرفه. رب اشرح لي صدري لتعلق لحد أكون ويسر لي أمري للمدق لك جواب واحلل عقدة من لساني لأن الله لها طيب سنفر لدفكر يفقه قولي فيا فهم قتلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما دوام القيام فإنه تنبيه على إقامة القلب مع الله عز وجل على نعت واحد من الحضور. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل مقبل على المصلي ما لم يلتفت. Adapun qiyam yang terus menerus, maka itu artinya ialah untuk meneruskan ataupun untuk menegakkan hati kita, untuk mengekalkan hati kita terus menerus bersama Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut sifat seorang manusia yang mesti hadir depan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla muqbilun 'alal musalli, akan beradab, akan memberi perhatian kepada orang yang sembahyang, ma lam yaltafit, selagi orang yang sembahyang itu tidak berpaling. Kita masih lagi dalam pengajian mengenai dengan bentuk-bentuk sembahyang. Ini arti kalau dalam bacaan tahaf yang kita belajar bila-bila lepas di tafsir ada kita artinya begini. Dan akhir sekali yang diberi penerangan pada kita mengenai dengan permintaan kita seorang yang sembahyang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia ialah minta ihdina. Kerana minta ihdina atau minta hidayah ini merupakan permintaan daripada seorang manusia kepada satu zat yang tak boleh orang lain nak beri sama pada kita selain pada Allah Ta'ala yang boleh beri hidayah pada kita. Masalah makan minum, kau nak minta juga, minta lah. Tapi barang ni barang orang lain pun boleh beri juga. Masalah kain pakar rumah tangga pun orang lain boleh beri juga. Tapi masalah hidayah atau masalah pimpinan supaya kita ni terus dipimpin dari dunia sampai ke akhirat mengikut jalan yang betul, ada orang lain boleh beri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian menafabahnalah benda-benda yang begitu penting kita minta dalam sebab kita sembahyang. Sebab itulah Allah Ta'ala ajak kita minta sembahyangnya ialah ihdinas siratal mustaqim. Akhir sekali yang dia sebut, oleh kerana minta ni kita nak suruh dia beri, nak suruh dia mustajab, maka ujung daripada permintaan kita tu disebut amin. Amin maknanya penerima limu ataupun berilah limu permintaan. Kemudian akhir sekali kata dia lagi, dia kata sepanjang sembahyang kita ni kalau tak boleh juga lain lah. Kalau Tuhan tak beri dah benda lain selain daripada boleh sekara lah pada kita, iaitu zikrullah ataupun ingat pada Allah tentang kebesaran dia, tentang keagungan dia. Cukuplah kata dia. Kalau Tuhan tak beri benda lain pun pada kita semasa kita sembahyang, itu lain daripada dia beri pada kita ingat Tuhan sepanjang sembahyang kita, maka padan lah. Apa lagi kalau Tuhan nak beri lagi barang lain selain pada ingat dia tu, ada lagi kikis dosa lagi, kuat iman kita lagi, tu kata dia tu banyak kala lah. Setelah dia habis kita baca tahap, sudah tentulah kita nak baca ayat pula. Kita panggil ayat lazim atau ayat mana pula sembahyang itu. Dalam masa kita baca ayat kata dia itu, kita kena ingat apa ni bacaan kita ni banyak benda apa kandungnya itu banyak. Ada bahasa jenis ayat suruh, ada bahasa jenis ayat layan, ada bahasa jenis ayat mengandungi janji-janji daripada Allah nak beri pada kita syurga. Dan ada juga ayat-ayat daripada Allah yang memberi ingatan kepada kita supaya kita jangan terjerumus neraka. Dan ada ayat berupa nasihat, ada ayat berupa sejarah, ada ayat berupa Allah Ta'ala bakit bokar nikmat dia kepada kita.
Jadi kata dia, bila kita baca ayat-ayat gini tu lokasi lah. Dan bila kita perhati tu, biar jiwa kita ni ada sahutan, ada panggil, ada penerimaan, ada bakat menerima. Kalau benda bahasa suruh kan, kita ingat kok benda suruh ni tanggung mana aku. Kalau ayat bahasa lain, kita ingat balik benda kok Tuhan lain tanggung mana aku lah, kriti hati ku. Kok bahasa ayat boyak nak bersyurga gitu gini, cuba ingat kita banyak mana kita buat benda-benda yang menyebab kita ni ada bakat masuk syurga, ada kokoh masuk syurga. Begitu tak aku ni bahasa kaki ni kau kaki syurga kau. Jadi tiap-tiap ayat yang kita baca tu kita padu semua pada keadaan kita. Mudah-mudahan ayat tu benar-benar menjadi hudan lil muttaqin, menjadi pemimpin ataupun menjadi pembawa jalan menuju pada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kata dia, sikit banyak secara kasarnya boleh saya sebut mengenai dengan bacaan-bacaan kita dalam sembahyang mula daripada tahun sampai pada ayat rajin. Habis itu. Kemudian malam ini pula dia sebut dawamul qiyam. Dia muka kita duduk cacing. Hak tadi masalah baca, walaupun baca tu waktu duduk cacing juga, waktu dekat qiyam kita panggil, tapi masalah baca ya. Kalau masalah dekat qiyam duduk cacing, pas minit, pas ada 10 minit kita duduk diri ni 3 jam. Kata dia duduk cacing ni merupakan satu ibadat suku yang mengajar pada kita supaya iqamatul qalbi ma'allah azza wa jalla ala na'til hudur. Supaya kita faham bahawa kalau tubuh kita sanggup pajar di muka duduk cacing begitu lama, maka kita juga kena sanggup pajar hati kita supaya hati kita juga duduk di depannya Tuhan selama-lamanya. Kalau semaya sebagai nama sebut kamu, semaya ni bukan semayanya tubuh je. Tubuh pun kita kena semaya dan jiwa kita, roh kita pun kena ajak semaya sama. Kalau kita manusia ni, dia kembar 2 kali sekaligus. Tubuh dan roh, ataupun orang panggil jisim dan roh. Jisim dan roh yang ada pada kita kedua-dua ni, bila kita semaya, kita kena semaya kedua. Kalau kita sanggup duduk cacing begitu lama, maka takkanlah tak sanggup juga roh kita ni kita ajak duduk cacing. Duduk cacing roh tu bukan duduk cacing seperti budak. Duduk cacing maknanya kita biarkan roh kita ni berdepan ataupun orang panggil tanuh muka dia sama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kira lagi ya, kita kena pajar roh kita atau ingatkan kita supaya dia tidak ingat rata-rata bahkan duduk tumpu pada Allah Subhanahu. Itu satu daripada tujuan qiyam. Kalau qiyam kita panggil duk cacing, kalau kita kira tolak duk cacing kita dengan Tuhan, kita ambil duk cacing kita betul kan, maka arti bila kita pergi masuk depan lah besar. Kalau orang besar tu tak jemput kita duduk kat atas kursi mana, kita kena duk cacing. Duk cacing itu tujuannya hormat pada dia, belum ke dia, nanti dengar buah dia kata ataupun nanti selesai kerja dia buat untuk kita. Maka kita ni kau sakit tinggal ni kau bersiput tinggal pun kena lah duk cacing jugalah. Kerana kalau bukan bahasa kita duduk depan orang besar ni boleh garu, boleh duduk bangun, boleh rehat dah tak boleh. Kalau dia orang besar depan kita, maka kita kena tunjuk hormat kita pada dia dengan cara duduk cacing depan dia. Ataupun kita panggil sepatut pakai mari kumur kita kan. Bukan assalamualaikum cecak duduk atas kursi akak kaki teh sementara tuan rumah wa'ai cuti ke wa'ai beras. Itu bukan cara untuk pakai. Itu baca obat keropok ke berapa. Untuk pakai ni dia kena tunjuk dia ni betul. Bukan betul dari segi beras ketah je. Dia betul pas ke jiwa dia. Dia pun jiwa dia, hati dia pun melak ke kita. Kalau boleh dia cacang tegak, tak gerak-geri nak tunjuk dia ni bawa amal yang kalau benar pitih pusing atau kalau benar berasa atau kapasitas. Tapi kau tu barulah tuan rumah ni kena rasa kesian belah. Dan tuan rumah ni berasa ada simpati dari belah dia. Tapi kalau tok kaki tu mari dia cacang apa mula rokok, parisak rokok, cucu pahmiana mari tuan rumah mana. Rasa nak usia dia kalau dia tok kaki ni bukan nak sangat, pasal nak tunjuk agah depan aku. Begitulah keadaan kita manusia depan Allah Ta'ala. Bila kita ada cacing tu, jangan sekat cacing tubuh ada. Bukan cacing pas pada hati perut kita pun. Biar Tuhan tahu kita ni hati perut kita tak berat-berat. Tak pergi ingat kedai, tak ingat rumah, tak ingat pelembu duk padan, tak ingat apa nama ni, pai kita jadi pejabat, tak ingat barang jualan kita. Biar itu hati kita bulat dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Barulah nasabah tubuh kita duk cacing dengan hati kita yang benar-benar terpaku pada Allah Subhanahu Ta'ala. Lepas tu dia mari satu hadis.
Inna Allah azza wa jalla muqbilun 'ala al-musalli ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan terus menerus ada kepada orang semaya selagi orang semaya itu sendiri tidak paling diri. Selagi orang semaya itu kita hak semaya ini tidak paling ulu ini naik jatuh atas bawah, maka selama itulah Allah Ta'ala akan tumpu perhatian dia pada kita. Kemudian kata dia, hadis ni dia buat dalil di atas benda hak dia merayak tadi, dia tapi lagu mana? Hadis ni menunjukkan bahawa Tuhan ni akan hadap dia pada kita selagi kita paling ulu-ulu. Baik. Hak tak paling ulu-ulu, tak paling muka, tak paling dada. Hak tak paling hati, itu dia berpusing ke mana? Kata dia, wa kama tajibu hirasatul ra'si wal 'aini 'anil iltifat ila al-jihad, fakadzalika tajibu hirasatus sirri min al-iltifat ila ghairi as-salat. Kata dia, sebagaimana wajib kita jaga kepala mata kita daripada berpaling pada juru ni, juga lah wajib kita jaga sir ataupun hati kita daripada berpaling pada bukan hak semaya. Kalau wajib kita jaga kepala kita jangan lenggok lah atas, jangan naklah ke bawah, mata kita jangan paling ulu ni, begitu juga lah kiasnya wajib juga kita jaga hati kita daripada dialah selain pada semaya. Apa saat ni hati kita tubuh terus main, hati kita rata-rata padang lah jabat kedar mana semua sekali. Kata dia, kalau buat lagu tu gak serupa lah dengan mata mu duduk liuh-liuh. Mata mu kalau liuh-liuh mari muka mu tengok gitu gini batak semaya mu batak. Begitulah bendanya. Semaya mu akan tak pakai kerja juga, tidak akan makbul oleh Allah kalau mu biarkan hati mu tu rata-rata mata-rata. Baik. Kalau pada juga, kalau hati kita tu biarlah lain juga buat ubat dia. فإذا التفت إلى غيره فذكره باطلاع الله عليك وبقبح التهاون بالمناجاة عند غفلة المناجي ليعود إليه. Jadi kalau lah فإذا التفت إلى غيره, bila mu berpaling pada benda lain, kamu ada mu tu hatimu, bila hatimu tu berpaling pada benda lain, pada semaya, munya duk semaya tapi hati munya dia nak kembali lain. Lagu mana cara kita nak paut balik hati kita supaya hak semaya depan ni hati kita boleh ikat dengan semaya gini. Fazakirhu, tolong ajar dia, tolong beri ingatan kepada hatimu, tolong ajar hatimu, tolong ajar dia bahawa hei hati aku, Tuhan ni reti, Tuhan ni istilah, Tuhan ni tahu, Tuhan ni dia tahu, dia reti, dia tengok kepadamu. Yang keduanya selain daripada kita ajar hati kita supaya hati kita reti bahawa Tuhan ni bukan sebab kita ni selek mata tengok benda baru nampak. Tuhan ni kena selek nak kalau kita baru dia nampak. Tak. Tuhan ni tengok semua. So, yang keduanya wa biqubhi tahawun bil munajah. Yang keduanya hati kita kena reti bahawa huduh benar. Apa nama ni, kita buat tak cakna kepada orang yang kita munajat. Inda ghaflatil munaji, sewaktu lalainya orang yang munajat. Munajat ni dalam bahasa kita Melayu tak ada. Kalau kita bermakna sikit lebih kurang, kita kata bisik ataupun cakap secara susi. Bagaimana kita manusia bila kita bercakap dengan orang yang kita sayang, orang yang kita kasih, cakap pula dengan perkara yang benar-benar berbentuk rahsia kita. Ketika tu kita tidak cakap dengan, kita bercakap sama seorang. Sebab kita nak punya titi sudahlah. Kita pergi jumpa orang nak punya titi. Kalau jumpa jalan tu kita kata sana dah hari duduk di tanah ada kecil sikit. Nak kecil tu pula, walaupun kecil tu pula kecil sama seorang tu tapi kohor pula. Maksudnya sajalah kita cakap dengan orang yang benar-benar kita mesti hak dia dan benar hak kita nak royak benar penting. Nak fikir ataupun nak bergotu nak buat ni. Jadi kalau kita sama-sama kita ni bila kita berdepan dengan orang yang kita berasa penting dan kita nak royak barang yang mesti hak kita cakap cara kohor, habislah hakikatnya kita bila berdepan dengan Allah Taala, kita orang panggil kita munajat. Kerana cakap cara kohor tu kita kira kat munajat tu. Kenapa? Kita cakap dengan Tuhan ni, kita minta benda hak yang Amba sebut tadi, tak elus orang yang nak berilah kepada Allah Taala.
Ini cara lagu itu terasa di kita bagaimana pentingnya maudhu ataupun tajuk cakap kita. Masalah apa dosa. Orang lain boleh kena apa dosa. Rabbi wafili. Masalah tambah pahala. Apa namanya ni? Ganda pahala kita. Rabbi wafili walhamni wajburni makna timba lima tanda. Timba makna ada kurang tolong timba ada hak betul, hak belok tolong betul, hak gapo, hak salah tolong betul. Dia bagian ni bagian yang orang lain tak boleh buat lain pada Allah Taala dan oleh kerana bagian-bagian itu maka cakapkan kita tak ingat Tuhan ni suci-suci. Kita cakap cara skill. Jadi sudahlah kita cakap cara koho yang memberi arti kita ni penting benar bagian ni tak kita lala pun. Ada kemasabah. Kita nak cakap dengan orang ingat kita nak minta pitih halah dia, maka kita pun cakap koho-koho dengan dia. Bila-bila kita cakap koho dengan dia tu tuan rumah atau tuan sikit nampak air muka kita ni nampak lala dia tengok Allah terlalu kau gaul gatal apa-apa. Maka tuan rumah mana nak pitih kita. Kalau benar-benar kita nak pitih dengan dia, kita kena cakap cara koho, cara sulit, cara lepak sungguh. Dan kita kena tunjuk mata kita, telinga kita, tubuh badan kita, kaki tangan kita melumpuh penuh pada dia. Barulah tuan rumah nampak kita ni semua silap kita. Tapi kalau kecik nak koho, di mata tengok Allah anak muda dia ko, seningalah ke dapur dia ko, ataupun tangan duk gaul gato ko, ataupun ngatuk ke belah-belah, mana tuan rumah gong nak kecik dia kata dia ni gongwan, apa dia boleh jadi dinda dia di kampus muslim. Jadi, undang yang mikir, bila mu semaya, kemudian hatimu lala, maka tolong wayak pada hatimu bahawa kerja yang lala terus maya ni kerja yang bodoh. Kerana bila kita kecek dengan Tuhan, kecek dengan cara koho, nampak kita duduk ke dia. Tapi bila kita lala, maka Tuhan tahu selalu dia luat lolok. Aku buat sesuatu luat lolok ya. Bila Tuhan tahu kita luat lolok, maka segala-gala benda kita cakap lepas pada dia semua sekali, tawar berlaku. Tidak akan dapat itu akan dapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajar diri kita latih diri kita supaya diri kita reti dalam lagu itu, maka insya-Allah kalau kita lana dalam semaya zuhur, lagu itu tidak terjadi dalam semaya asar. Kalau kita rajin untuk ajar kita. Tapi kalau kita jok muda waktu semaya kita perkata ajar, pakai gitu sama-sama, tak ada orang, tak ada perkembangan, tak ada kemajuan, tak ada gapo budak-budak paling tak ada kemajuan lah dalam hidup kita. Padahalnya kalau kita hidup kita sehari-hari ni, kalau kira nak pada kemajuan, nak fikir kita biar sama banyak, gapo panggil tubuh kita biar sama sehat, cara hidup kita biar sama baik, takkanlah benda lagu yang kita tidak nak pada kita dengan ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kita nak apa panggil sukses, nak panggil kemajuan, perkembangan itu kena ada. Itu makna kata dia, wa biqubhi tahawun bil munajat inda ghaflatil munaji liya'uda ilaih. Dia kena ajar pada dirimu bagaimana hududnya buat main-main dengan Tuhan yang kamu menajak. Bila kamu sebagai munaji, orang yang bernajak ini lalai. Dengan cara itu, liya'uda ilaih. Dengan cara itu, dia hatimu akan balik semula padamu. Akan balik semula pada khusyuk Allah. Wa alzimil khusyu'a lil qalbi. وألزم الخشوع للقلب فإن الخلاص عن الالتفات باطنا وظاهرا ثمة الخشوع. Dan hendaklah kamu paksa hatimu supaya hatimu khusyuk. وألزم الخشوع للقلب. Dan hendaklah kamu ilzam, kamu paksa atau baru mula-mula kamu hendaklah kamu komitmen dengan pada hati supaya hatimu khusyuk. Kerana bersih, fa'innal khalafa 'anil iltifat, kerana bersih atau suci daripada berpaling batinan, baik berpaling ke batin dari segi kiraan dalam hati, wa zahiran, dan berpaling baik kiraan luar, samaratul khusyuk. Ini adalah hasil daripada hati khusyuk. Artinya dia minta pada kita supaya kita paksa hati kita khusyuk pada Allah Taala. Khusyuk ni kalau kita kira agak tenang ataupun tumpu penuh perhatian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh hajar, bagian ni bagian boleh hajar. Orang ketua kata kalau punggung kita boleh hajar berok pukul 8 ke pukul 9 tu. Dah siapa tanya kita pergi jamban tak duduk, terus tidur kita bangun. Jadi kalau kita punggung kita boleh hajar budak kecil anak kita hok boleh kecil malam kita boleh hajar dia pukul 8 ke pukul 10 kita bangun atur kecil dia maka dia kecil, apa dia tak kecil dah.
Apa kata hati kita? Hati kita sebagai benda hidup dan benda sebagai benda yang paling hidup dalam tubuh manusia, memanglah lebih makan ajar. Kalau kita ajar dia supaya dia khusyuk tak semaya. Kata dia, dalam hati ni khusyuk, ialah tubuh badanmu hak zahir dan ruhmu hak dalam tidak berpaling. Tak kira lah hak dalam, ambil hak batin tu. Tubuh badan kita hak zahir. Bila tubuh badan kita hak zahir tidak gerak, tidak paling, tidak menyak tubuh, ini semua ni berpunca daripada hatimu khusyuk. Jadi kalau nak terus tubuh badanmu tenang molek, bukan dekti di tubuh dak, dekti dalam, dekti di ruh. Bila ruhmu tenang molek, maka seluruh tubuh badanmu akan tenang molek. Tapi kalau ruhmu berpaling lebih, maka dengan sendiri tubuh badanmu ada kesan gerak sana, gerak sini. Orang boleh jalan kata. Wa mahma khasha'al batin, khasha'al zahir. Bila saja batin jadi khusyuk, zahir akan khusyuk. Bila hatimu tenang molek, maka tubuh tenang. Sebab kita hidup di depan pak orang jual ubat. Pak orang jual ubat, kau tempat tak menang. Bila mata kita sebagai anggota zahir ini bertumpu penuh kepada menang hak depan kita. Kau tengok sekah, kau tengok ramai silap mata kau. Kalau mata kita benar-benar bertumpu pada menang sekah atau menang silap mata, tangan tak jadi nak garu. Kaki tak jadi nak gerak. Telinga pun tak dengar dah suara lori, suara budak kriak dapat tak ada dengar. Habis mata telinga bertumpu pada hak mata kita tu. Dekat dah dia lagi tu. Kalau mata kita menumpu pada perkara, telinga tumpu sama, tangan turut dia. Ataupun kalau telinga kita asyik dengar perkara, mata kita pun tak nampak dah barang lain. Pakat nampak batu. Jadi kalau contoh depan ni ada benda-benda gini, lebih lagi dah mulia Tuhan. Ya tanganmu, ya kakimu, ya tubuh badanmu gerak, nengok, maknanya berpunca daripada hati, tak kenal mana. Dan hatimu tak kenal ni boleh jadi berpunca kerana mustiri jahil. Makrifat mulia Tuhan ni tak ada. Ni tak tahu Tuhan ni berapa. Hingga siapa sudah ambil ismaya ada belak duk cacar pun tak berasa lagi diri pada Tuhan. Dia tak berasa lagi hebat Tuhan, tak berasa lagi. Jadi kalau siapa kau pergi kat ni, dekat mulut depan dia Tuhan sendiri dengan tubuh air semaya dengan pakaian tutup aurat cukup pun tak rasa lagi hormat ni pada Tuhan. Air payah dah kata dia keluar ni nak kenal Tuhan ni payah. Kalau kita kata kita buat dia ni depan istana raja sendiri, raja duduk cakung atas singgah sana, lepas dia duduk asyik lagi borak lah berapa kalau tokoh ni tak lambat lah boleh bincang mana. Qala sallallahu alaihi wasallam, وقد رأى رجلا مصليا يعبث بلحيته أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فإن الرعية بحكم الراعي. Contoh yang kata dia, contoh bahawa contohnya satu hari Nabi dia tengok orang yang duduk semaya. Ya, Abbas tu juga dia. Belah-belah semaya, belah-belah tangan dia duduk main janggut. Duduk main janggut, gosok janggut. Kita kata ada main gau gatal lah. Belah-belah main tangan duduk gau gatal kau ataupun duduk gau tunggal. Jadi Nabi duduk tengok dia ni semaya. Satu orang tu semaya depan dia, tapi tangan dia duduk garu, kau duduk garu buatnya. Maka Nabi pun sedar. Nabi kata, amma hada. Ada pun dia ni. Lau khasya'a qalbu. Sekiranya hati dia khusyuk, la khusyu'at jawarihuhu, tentu tubuh badan dia ataupun segala anggota dia akan khusyuk sama. Kalau hati dia ni khusyuk, Nabi kata sah, tubuh badan dia pun akan khusyuk sama. Tapi sekarang tangan dia duduk ganggu, duduk gosok bulan ini, menandakan bahawa hati tidak khusyuk. Kalau tangan gerak, tanda tidak khusyuk. Ya, tangan gerak dan tanda tidak khusyuk ni berpunca daripada hak dalam tidak khusyuk. Kerana Nabi kata fa'inna ra'iyata bihukmi ra'i. Kerana rakyat ni duduk di bawah hukum ra'i. Rakyat duduk di bawah hukum ra'i. Ra'i itu kita kira raja lah. Rakyat mengikut raja. Kalau raja bandar, rakyat bandar. Kalau raja berjuruh, rakyat juruh. Kalau raja bahasa bergapa, kalau raja buhi bergapa, rakyat pun tengok buhi sama. Tubuh badan manusia ni, raja dia hati.
Anggota ni rakyat. Anggota ni ibarat rakyat. Kalau kaki tak boleh gerak. Kalau hati kata jangan gerak, jangan pergi, itu bahaya. Bila hati yakin dalam rukuk tu ada ular, kaki tak jadi nak pergi. Duk suruh-serah duk belikut dia rok tu je. Kenapa? Kerana hati 100% yakin dalam rok ni ada ular, maka dia sendiri dia kata pada kaki dia. Hei kaki sebagai rakyat, jangan pergi. Kerana kita ada bahaya. Mesti dia duduk. Jadi sebagaimana rakyat negeri ni, dia akan duduk mengikut keadaan raja dia, tua berjauh, tua jahat, apa nama ni, apa dia rakyat jahat, begitu juga rakyat dan raja bagi tubuh badan kita. Tubuh badan kita ni ibarat sebuah negeri. Ada dengan rakyat, ada dengan raja. Rajanya hati. Rakyat ni kaki, tangan, mulut, lidah, siku, tulang, semua sekali merupakan rakyat. Nak tahu apa nama ni, nak tahu raja kita, hati kita ni tenang atau tidak ketika semaya, tengok rakyat sudah. Tengok mata dia, tengok telinga dia, tengok kaki dia, tengok tangan dia bergerak sini kan. Kalau tangan kaki dia sebagai rakyat dia bergerak sana sini, maka sah raja dalam hati dia bergerak juga apa rasa melambung kat sini kata. Okey. Jadi oleh sebab tu Nabi kata dia ni dia tengah garung, dia tengah gosok-gosok dengan tangan dia ni. Timbul punca daripada hati dia tidak tenang. Bila hati dia tenang, maka kaki tangan turut tenang. Dan tenang tak tenang ni kan. Hati kita tenang tak tenang ni balik pada hak kita mengaji takdir lah. Iaitu terletak di atas reti atau tidak uti kita dengan hak kita baca atau dengan hak kita buat. Kita baca ni berapa dia aku baca ni. Hak aku duk caca ni tujuan berapa. Hak aku duk rokok ni sikit lagi dia rakyat rokok tujuan berapa. Hak rokok tu biar sikit lagi. Hak duk caca ni arti kita nak pajang. Kalau aku sanggup pajang tubuh aku sampai tok kepala ulu ini, tok lenggok atas bawah begitu gini, maka aku nak pajang juga hati aku supaya hati aku bolak penuh ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat Tuhan ni supaya mudah sebut semua bukan ingat pada Allah dikenduk. Ingat pada Allah dan ingat kita pada Allah ni selari dengan benda kita baca. Kalau kita baca mengenai syurga neraka, ingat syurga neraka ya Tuhan juga. Ingat apa nama ni dan sebagainya sebab kita belajar dari itu mana ingat Allah Subhanahu Wa Taala. ولهذا ورد في الدعاء اللهم أصلح الراعي والرعية اللهم أصلح الراعي والرعية. Oleh itu kata dia dalam banyak-banyak doa Nabi, dalam banyak-banyak doa Nabi dia doa begini, Allahumma aslihir ra'iya wa ra'iyata. Tuhan tolong lagi si pemerintah dan rakyat. Aku minta padamu supaya tolong beki pemerintah dan juga beki rakyat kan. Kalau beki rakyat je, pemerintah tak beki tak jadi. Kalau kita beki pemerintah je, rakyat tak beki tak jadi juga. Kedua-dua mesti sama naik. Rakyat pun kita kena beki dan pemerintah pun kita kena beki. Itu Allahumma aslihir ra'iya wa ra'iyah. Baiklah, bila sebut kata rakyat dan pemerintah, maka jangan sekali-kali kita fikir rakyat ni, rakyat dalam negeri yang kita panggil orang. Dan pemerintah ni orang panggil raja atau presiden ataupun Perdana Menteri je ada. Bukan hak tu pun rakyat, hak tu pun pemerintah. Dan selaginya wahwal qalbu wal jawarih, iaitu hati dan anggota. Hati pun kita kena kira juga sebagai raja dan kaki tangan kita kena kira sebagai rakyat. Jadi hak rakyat kapur ni kena beki dan rakyat kita hak pakai kaki tangan pun kena beki. Pemerintah kita pun kita kena beki, kita kena tegur dan pemerintah tubuh badan kita hak kita panggil hati pun kena beki dan kena tegur. Jadi semaya ni kita kira kan. Apa panggil hospital. Masjid ni ibarat hospital. Bila kita masuk dalam masjid, itu kita degah diri kita pada doktor supaya doktor tu meleki keadaan kita. Masjid ibarat hospital. Hospital sendiri, hospital Kota Baru, hospital Kebakiran itu, hak mana orang di hospital kan orang sakit. Kalau kaki, sakit berapa. Bila pergi ke hospital, artinya dia ni nak cek tubuh dia. Nak periksa tubuh dia, darah dia, angin dia, korak sarak dia, daging berapa ke. Bila cek, dia duduk di sana, tujuh-tujuh sehat. Begitulah keadaan. Bila kita tuju ke masjid, hari itu kita tuju kepada hospital jiwa, hospital hati. Sepatutnya, bila kita masuk masjid, kita kena reti, aku nak pergi cek batin aku.
Aku nak pergi gapo, nak pergi betul batin aku. Aku nak pergi tambah ubatan pada batin aku. Jadi ubat batin dalam masjid itu tak ada lah lebih kesan daripada kita menundukkan apa namanya jiwa kita, ingatkan kita pada Allah Ta'ala. Biar kita terasa kita ni kena niat Tuhan. Biar kita terasa kita ni duduk di bawah kawalan Tuhan. Biar kita berasa kita duduk di bawah keagungan dan kegagahan Tuhan. Dengan cara lagu tu 5 kali sehari kita masuk jiwa kita dalam masjid, maka payahlah kita nak kata. Itu je. Bila kita nak suci. Bila kita nak suci, sudah dia molek nak suci, kena cara mari masuk dalam hati kita, bahawa Tuhan kata tak boleh. Serentak dengan itu, serentak dengan kita ingat Tuhan itu maha besar, maka kita dia sendiri kena ingat kita ni maha kecil. Belum daripada sujud kena masuk dalam hati kita perasaan lagu tu. Besarnya Tuhan, cuknya aku, beliaunya Tuhan, sinanya aku, kayanya Tuhan, miskinnya aku, alimnya Tuhan, jahilnya aku, gagahnya Tuhan, lemahnya aku. Maka bila kita masuk dalam hati kita sifat kamalat Allah Ta'ala dan sifat naqais di kita, maka dengan sendiri tubuh badan itu jadi boyok, tubuh membekak pada dia sendiri namanya rokok. Sebab kita berdepan dengan orang kufa pada kita. Kita berdepan dengan orang umum gagah pada kita. Berasa lalu tak pada lawan sabda. Kalau bahasa bergocah lah. Kalau bahasa bergocah, tunduk mari tunduk dalam kumpulan mal, orang besar, tunduk, bapak-bapak, seni buku-buku nampak tunduk. Bahasa lagu mana kita? Bahasa sini-sini. Tak ada lawan. Kalau bahasa bergocah juga, tak ada lawan. Bergocah biasa. Misalnya. Kalau hak pasal nak beli barang, nak beli tanah, kau nak beli rumah, kau nak beli kereta kak, kalau itu buka kira berat tu duit kita, 200 beribu-ribu. Kita bawa di 300, di 3 miliar. Rasa lalu, udah cakap. Kenapa? Tak ada lawan. Dia istok lelo tu, istok ribu lalu, 4,000 lalu kita. Sama ni, istok 3 miliar, 10 miliar. Ada cara lagu tu, bila kita berasa bahawa kita ni jauh benar, kita beza dengan dia, dari segi kita, kita banyak. Pastu orang lain, hak turut punggung, hak napuk di pakai-pakai belakang. Tak ada lah pakai jadi awal kita ni, pakai ngaku halus. Jadi, kalau kita berasa dengan sendiri, nak ngaku halus lagi jadi awal lagi bila berdepan dengan orang, hak lawan kita napuk tinggi dah. Begitulah sepatutnya. Mungkin nak buruh perasaan itu dalam hatimu belum daripada merokok. Belum pada merokok. Berarif besarnya Tuhan, keagungnya Tuhan, kemuliaan Tuhan, ta'alimnya Tuhan. Kalau kita panggil sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Serentak dengan itu, terasa kita ni setara mana dah. Kalau gagah-gagah kita pun setara mana je, bandingnya gagah Tuhan. Kalau kaya-kaya kita pun setara mana je, bandingnya kekayaan Tuhan. Kekayaan Tuhan ni lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tuhan ni hak dia gagah, hak langit, hak bumi. Itu dari segi benar. Lepas tu dari segi bijak pula, dari segi alim pula. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Dari segi bijak mana dia pula, maka barang dalam perlu orang, barang luar perlu orang semua Tuhan dah. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dari segi kuasa pula, dia boleh hapus orang, dia boleh benda orang. Cukup tak. Dari segi harta benda, lillahi ma fis samawati. Dari segi bijaksana, wa in tubdu ma fi anfusikum. Dari segi kuasa pula, fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia pun, siapa dia ini apa, dia pun, siapa dia ni semak dia. Berkuasa penuh sekali. Jadi lagu tu kalau sudah benda lah. Padalah kalau kita pun dengan segala senang hati rokok pada Allah Ta'ala. Rokok itu kita tanda, kita pun lah. Jadi aku mengaku lah bahawa aku tak lawan. Apa kita rokok. Serendar, bila kami serendar, petang. Nah, kalau kita boleh ingat lagu tu seumur setiap kali rokok, sekali semarian tu berapa kali rokok, 17 rakaat sekali semalam 17 rakaat, maka maknanya 17 kali semalam 17 rakaat, hari 17 kali rokok, maka manusia mana lagi dia agah dengan Tuhan, manusia mana lagi sanggup malah dengan Tuhan, manusia mana lagi sanggup lapar dengan Tuhan, manusia mana lagi sanggup kedekut dengan Tuhan, manusia mana lagi sanggup pengecut dengan Tuhan, tak manusia mana lagi yang sanggup maksiat kepada Tuhan. Tak ada. Tapi dia kita duduk rokok benda ni, kalau kita kata Allahu Akbar, kita rokok. Kalau Allah dengan dia, Allah balik. Kalau tu je kita ni, tak ada
buah masuk benda dalam hati, maka rokok kita rokok. Gila. Itu kata dia. Wa amma ruku' wa sujud. Adapun tujuan rokok dan tujuan sujud, ayam bagi antujaddida 'indahuma dzikra kibriya'illah, maka sedianya kamu membaharui di waktu kamu nak rokok sujud ni, ingat pada kebesaran Allah Subhanahu wa tarfa'a yadayka mustajiran bi'afillah. Dan kita tu bila muakak 12 tangan hok nak rokok tu, bila kita nak rokok kita akak 12 tangan. Akak ni akak apa? Akak mustajiran bi'afillah min iqam. Akak dengan tujuan supaya kita kata minta maaf lah Tuhan, jangan masuk aku neraka. Itu akak tangan tu wak lelok kita, ya aku akak 12 tangan, nak suruh mu babah tubuh aku, jangan jadi nyeksakan aku. Semata-mata bi'afillah, semata-mata muri bahasa jenis hanya baik hati. Allah kami Tuhan, kami Tuhan ini ajar kita. Kalau kita pandai semalam ni, kalau kita boleh semayang lagi ni, barulah kami pandai ngerti. Dua geri kita tak ada arti, dua geri kita ada makna belakang. Foto tak baca, dia selak. Kalau kita ngaji, kalau kita tanya dia, Tok Guru kan agak kita ni tanya unjuk gini, lagu ni, hayat gini, sakati ngaduk lagu ni, dia boleh sarah sosok. Dia kaki kena tak dekat, kaki kanan tak kiri, tak lagu ni, tanya kita lagu ni, kananya gini. Dia kata tak habis dia kata berapa baik. Supaya dia cikgu dia ajar budak daerah Malaysia. Daerah Malaysia ni merah sini, biru sini, putih sini. Merah ni arti apa? Putih tu arti apa? Biru ni arti apa? Putih ni arti ikhlas, kata dia. Merah arti berani, biru ni arti cinta rahsia. Dia tak habis gitu. Jadi arti tidak sia-sia lah. Dia orang ni jaduh hitam, dia orang ni jaduh putih, dia orang ni hitam sini, dia orang ni buat bang. Tidak dia semua ada arti dah. Jadi kalau bagian dia orang kain itu ada arti, maka takkan ada arti buat di tubuh manusia waktu semaya. Karena semaya ni bukan rekod Allah, bukan rekod Nabi, tapi ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dari Nabi untuk manusia di mana. Itu ada arti dah. Dan arti rokoknya begini, arti sujud dia begini. ثم تستأنف له ذلا وتواضعا بركوعه وتجتهد في ترقيق قلبك وتجديد خشوعك وتستشعر كذلك بسجوده Tadi dia ajar kita dia ajar kita belum pada rokok, dia ajar kita supaya kita karang itu percaya. Baik. Bila kita nak rokok, bila kita sudah mulai nak rokok sekarang, semata stakni falahu. Kemudian sekarang mulailah kamu istiqnas, kamu mulai tambah lagi zulm. Kamu mulai rasa zulm maknanya hina, wa tawadhu dan rendah diri. Tadi kita karang mai bersama Allah Taala. Tak mari lagi rasa hina tu. Bila kala mai bersayang Tuhan, barulah mari pula rasa hina kita. Terus masa tak ni falahu, kamu mulai ilah terasa hina, wa tawadhu dan terasa kecil hati, rendah diri, berukuk ni. Dia melari aku. Bila terokok tak terasa kita. Aku ni walau belah mana yang hormat aku, rasa habis aku, tapi aku bertanya dengan aku hina. Seperti itulah. Kita katalah kita ni OCPD kau, ataupun OCS kau, ataupun CPU kau. CPU mana saja dia polis mesti akak tabik. Ujian kaki, akak tabik, nyawa sikap depan tua je. Kenapa? Tapi bila kita semaya, ni keadaan kita di CPU, Tuhan, orang ni aku orang hormat. Tapi aku dengan aku rokok. Kenapa? Kerana ni aku jauh lah. Tak ada segala-galanya. Aku ni hanya lelaki yang kulit dah. Tapi benar-benarnya apa namanya itu dalam keberapa panggil itu Tuhan Subhanahu yang luas segala alam seisinya seisinya. Wa tajtahida fi tarqiq qalbika wa tajdid khushu'ika wa tastash'ir dhalika wa 'izza mawlaka wa tiba'aka wa 'ulu rabbika. Kata dia, bila kamu rokok, hendaklah kamu tajtahid. Hendaklah kamu benar-benar sungguh fi tarqiq qalbika untuk Wici hati. Orang kata kami wici.
Risih ni hari tu kita ambil pisah ke, pisah laut ke, kita risih buang hok nak bengok-bengok. Kalau depan kita tu kayu seputung untuk kita nak buat bau ke nak berapa, kita pisah risih. Saya risih molek. Risih buang hok nampak bengok, hok nampak bengok, hok nampak butik berapa, kita risih. Kata dia, jika murakuk tu kena risih benar. Risih benar buang hok hati hok tak tu. Hati hok bahasa mangguk lagi, hok bahasa tak rosak lagi, hok bahasa ria lagi, hok bahasa hasyak, hok bahasa berapa. Dia ketika rokok tu risih habis, dia meninggal kerah. Tak boleh. Dia iman dia betul. Mulia Allah SWT. Itu dia. Janganlah bau hati kata-kata jangan. Risih buang, fikir buang segala apa yang, segala sifat-sifat yang wudhu yang masih berbatu dalam hati kamu. Waktu ditahidati tarfi fi qalbi. Ya kenalah sungguh benar tentang mengikis hatimu, saya hatimu benar-benar raqiq, benar-benar halus, benar-benar nipis, benar-benar panggil lembut dengan Tuhan. Wa tadbiri khusyu'ika, sungguh juga membaharui khusyukmu. Wa tastas'ira dhalika 'izza maulaka. Di samping itu kena berasa bagaimana besarnya Tuhanmu, wa tiba'aka dan hinanya. Ini kena tarik mari dalam hati bahawa Tuhanmu yang kamu tengah sembahyang sekarang besarnya, agungnya. Serentak dengan itu itiba'aka. Itiba' maknanya hinamu, rendahmu, apa orang panggil tak kosongnya. Wa 'uluwa rabbika dan tingginya Tuhan. Jadi artinya timah balas kena depan. Bila kita berasa Tuhan ni besar, serentaknya itu kita berasa kecil. Bila kita berasa Tuhan ni kaya, serentaknya itu kita miskin. Bila kita berasa Tuhan ni alim, serentaknya itu kita berasa jahil. Bila berasa Tuhan ni bijaksana, kita berasa kita ni hina ni, apa ni bodoh ni, tak usah berasa. Padu sifat dia, sifat kita, padu sifat kita, sifat dia, barulah kita kenal dia siapa dan kita ni siapa. Wa tasta'ina ala taqrir zalika fi qalbika bilisan. Dan kamu isti'anah, minta bantuan. Dan kamu minta bantuan untuk nak mengukuhkan benda tadi dalam hatimu melalui lidahmu. Fatusabbiha rabbaka wa tashhada lahu bil 'azamah. Kata dia nak suruh benda hak mukara mari dalam hati tu kemah molek dalam hati buat lagu mana? Guna lidah. Guna lidahmu dengan cara bertasbih. Jadi itu kita kata subhana rabbiyal azim itu clear. Mana janganlah kalau boleh tak, jangan jejak dia tubuh kita ni rokok, lidah kacau habis. Boleh jangan. Dia hati kita ni kena molek. Allahu akbar, rokok betul molek, jangan kita kara mari dalam hati keagungan Tuhan dan kehinaan kita. Dah kejap molek hati kita lagu tu, barulah mulut tersebut subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanmu yang besar. Maha suci Tuhanku yang besar. Jadi subhana hak tibik yang lidah kita ni, kalau boleh tak, tingkatan dia tingkatan nombor 2. Selepas daripada tingkatan yang pertama tu sempurna molek. Tingkatan yang pertamanya ialah apa nama dia panggil, ingatkan yang penuh dalam hati kita sebesarnya Allah, keagungan Allah, kekayaan Allah, bijaksanaan Allah, apa semua sekali Allah. Apabila hati kita tengah molek, barulah kita buat pengakuan dengan itu. Subhana rabbal azim. Maha suci-Mu wahai Tuhan yang besar. Maha suci daripada segala keaiban. Aib miskin tak ada ilmu, aib jahil tak ada ilmu, aib lemah tak ada ilmu, aib bengong kelu apa tak ada ilmu. Mu suci belaka. Mu suci belaka. Bila mu suci belaka, maka dia sendirilah terasa di hati kita bahawa kita ni seribu tak suci. Bila kita seribu tak suci dan Tuhan seribu suci, nampak terenggang kita dengan Tuhan. Bila nampak rendah kita dengan Tuhan, tidak nampak kita nak menagah sangat dengan Tuhan tak pada ni. Buat maksiat lagi itu dia agak. Buat maksiat, buat dosa, buat fasik, dosa gani. Hakikatnya kita nak tunjuk adah kita dengan Tuhan. Hei Tuhan, mung tak setara mana aku melawan ni. Sebab itulah, anda cara lagu itulah kita buat maksiat. Kalau kita berasa bahawa kita ni jauh sangat bezanya dia, maka dia sendiri tak ada angin buat maksiat ni. Kalau bila kita buat maksiat, apa sendiri kita yang akan ditindak balas. Tak ada orang yang boleh tindak kita, tak ada orang yang boleh tindak kita. Nabi subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah semaya ni kena tak molek tangan kita dan buku supaya dan apa ni tubuh badan kita ni amat turut punggung hak ada yang tersemak dalam hati kita.
Fatusabbih rabbaka, maka lalu kamu pun bertasbih dengan kamu subhana rabbi wa tashhadu lahu bil 'azamah, dan kamu bersaksi, kamu ikrar untuk Tuhan bersayangnya, kita kata al-azim, subhana rabbil azim, wa annahu a'zamu min kulli 'azim, dan bahawa Allah ini lebih besar daripada segala-gala benda lain yang kita fikir besar. Sebanyak mana benda besar di muka dunia ni, Allah lebih besar daripada segala-gala benda lain. Itu makna subhana rabbil azim. Wa tukarrir dhalika ala qalbika litu'akkidahu bitakrar, dan kamu ulangi lagi ingatan di hatimu supaya kamu menasabah, kamu ulangi balik subhana rabbil azim tahu-tahu. Jadi kita kata subhana rabbil azim tak kali ni kenapa? Kita baca subhana rabbil azim acak kali ni supaya benda yang kita paku dalam hati kita tu boleh kita lipat gandakan lagi. Kalau kita kata dah Maha Suci Tuhan yang Maha Besar, dan kita pun yakin, maka boleh jadi tidak begitu yakin. Ganduh kalau kita kata sekali, maka kita kena kata 2 kali, kita kata 3 kali. Bila ikat tiga jipu atas sekali, pas nak cabut juga jadi ikhtiar lah. Tapi kalau cabut istipu sekali je, kita buat sesungguh dan kita kesilan. Kalau aku sipu 2 kali, kalau aku sipu 3 kali pun kan. Jadi sipu sekali, sipu 2 kali, sipu 3 kali, lepas tu baru benguh tu puas hati dah. Puas hati dah kita bahawa kita ngaku bahawa Muhammad Tuhan Maha Suci daripada segala kekurangan. ثم ترتفع عن ركوعك مؤكدا بالرجاء في نفسك بقولك سمع الله لمن حمده. Sudah puas hati kita rokok dan kita ikrar dengan lidah subhana rabbil azim, kita bengok, kita bangun daripada rokok dengan keadaan mu'akkidan liraja' fi nafsika bi qaulika sami Allah liman hamidah, dengan keadaan kita yakin agak dalam hati kita bahawa Tuhan dengar benda yang kita kata, yang kita puji dia tadi. Subhana rabbil azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Besar. Bila kita kata lagu tu, hati kita kena yakin bahawa Tuhan ni sah dia dengar benda yang aku puji dia. Waktulah kita dikabak bangun, kita kata sami Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mana dengar orang yang puji dia. Orang yang puji dia, Tuhan dengar. Dan dalam banyak-banyak orang yang puji dia, aku sendiri. Tadi kita kata subhana rabbil azim itu, kita puji dia. Bila kita yakin bahawa Tuhan dengar pujian yang kita buat ke dia, apa nama ni? Ajab liman syakarahu. Itu Tuhan ni Ajabah ni makna kita buat makna cara kapung tak? Nyau. Itu Tuhan menyahut orang syukur pada dia. Tadi aku duduk kena rokok ke dia tu, aku duduk syukur ke dia. Dan Tuhan ni, dia dengar orang syukur ke dia. Bila dia dengar orang syukur ke dia tak, harus ada dia lah untuk aku, kan aku syukur ke dia tak ada. Nanti dia begitu. Ada dia untuk aku. Dia apa? Baik. Sama pahala kau, baik kisih dosa kau, baik buat keinginan kita kau, baik babak kita daripada bahaya musuh kau, gapo saja pun. Bila kita bangun tu penuh yakin hati kita bahawa aku dah dapat benda daripada Tuhan. Kalau Tuhan ni, dia dengar orang yang puji dia. Bila dia dengar orang puji dia, dia tidak dengarnya ada, mesti ada buah. Apa ni, ada bahagia untuk aku sama. Summa turdiku dhalika bisyukri al-mutaqadi bil-majid. Kemudian kamu ekorkan, kamu tuikan, sebutkan kamu tadi dengan syukur yang bertambah lagi. Fataqul Rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tuhan mu dengar pujimu, adanya sebab tu aku nak puji pula sekali lagi. Rabbana lakal hamd, Tuhan untukmu saja nak puji. Dah mu dengar orang muji tak, aku nak pujilah semua pula dah ni. Maka kita kata Rabbana lakal hamd. Tambah lagi. Wa tukhsirul hamda biqaulika mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'. Tuhan yang sebabmu ni dengar orang puji, maka sekalian aku nak puji kamu. Kita kata Rabbana lakal hamdu, aku nak puji kamu banyak-banyak. Kita tak kata puji sekali, puji dua kali dak. Kata mil as-samawati, penuh litir langit. Wa mil al-ardi, penuh litir bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan kalau ada lagi benda lain ke langit ke bumi ni, aku nak penuh belakang. Sebanyak mana benda
sebanyak benda lain pada langit bumi lagi, aku nak penuh belakang barang itu dengan puji-puji pada. Kita tidak kata itu aku puji kali, 10 kali, 1000 kali, ke sejuta ke. Ini kecil je. Sejuta tu walaupun banyak dah bagi kita satu ni. Tapi hakikatnya, apa namanya, Allah Ta'ala cadang pada kita ni bekah untuk puji ke dia tu, bekah yang luar pada ingatkan kita. Iaitu penuh langit, penuh bumi, dan penuh makhluk yang kalau ada lagi makhluk mulai pada langit bumi. Lain pada langit bumi, para hadis tu banyak lagi lah. Kok yang kita sendiri tak tahu, tak kena makhluk yang langit bumi lah. Dan langit bumi itu para hadis semua, langit bumi kita orang kampung ni tak serupa dengan langit bumi orang yang mengaji ilmu falak atau ilmu astronomi orang panggil ni. Orang yang mengaji ilmu langit, ilmu bumi ni, dia royak kita ni ada lagi tari lain, gugusan matahari lain pada tari yang ada di kita. Kita ni bangun pagi kelak mata tari, dan kita nak bahasa tu lah tari dalam muka dunia. Orang yang mengaji ilmu langit ni, dia kata ada lagi gugusan. Dia tari kita ni bukan tari sahaja. Tari kita ni butir daripada gugusan alam ni. Sebab kita kata wafinas takar. Wafinas takar tu betul dah, kita jepuk ambil sebutir. Maka, buah pinang yang kita jepuk tu, walaupun nampak sebutir, tapi dia ni bereka dengan butir-butir lain. Butir dan takar ni, butir takar lain, bereka dengan takar-takar lain lagi ni, beratus ribu lah. Kalau buah pinang tu bahasa jenis lebak dah, ribu-ribu lah. Maka, apa namanya, katanya orang mengaji ilmu langit ni, apa dia? Tadi yang ada di langit kita tu, sebutir daripada gugusan. Sebutir daripada gugusan halal dia. Ini artinya ada lagi tari lain. Tari lain yang duduk dalam gugusan lain. Ada majarat, yang kita panggil dalam Arab panggil majarat, atau putih panggil apa? Galaksi. Dia panggil galaksi. Ni, orang panggil langit malam-malam tu nampak apa ni? Nampak ni kuih apa ni? Apa tu? Ada nampak putih jalur malam-malam tika bulan gelap dan tari ampun langit ada. Awal ke? Ada nampak putih tu dia panggil majarah dalam bahasa Arab tu kuih dia panggil. Itu benda tu merupakan gugusan apa ni, merupakan alam lain sana. Dia entah yang kalau kita fikir je, tak ada bahasa seelah, tak ada kata seelah bahasa betul dia panggil liquid. Jadi oleh mereka, kalau kita kata wamil amasyik min syai'in ba'du ni betul dengan kaji yang orang sekalian. Bila-bila Nabi Muhammad tak mengaji sikit abuk, bila-bila Nabi Muhammad tak sekolah sikit abuk, tapi dia boleh sebut terus 2000 tahun hari tu lagi benda ya, manusia ni banyak lagi tak fikir benda tu bagai tu wujud. Tapi Nabi Muhammad telah ajar kepada kita, min as-samawati penuh langit, wa min al-ardi penuh bumi, wa min ma syi'ta min syai'in ba'du, dan penuh makhluk lain yang lain pada langit dan bumi. Ya kalau ada tak kena isi belaka. Dan memang itu bagi ada fikir. Sudah selalu begitu, summa tahwi ila sujud, pasti barulah kamu pun turun sujud. Wa huwa a'la darajat istiqamah. Tepi sekali. Sudah selalu qiyam, sudah selalu rakaat, saya kita nak buat sujud. Sallallahu alaihi wasallam.